Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi kita di channel Ma'rifat. Tajuk pada hari ini ialah kehendak Tuhan atau kehendak nafsu. Sebelum itu sahabat sekalian, jangan lupa subscribe, like, komen dan share supaya ianya bermanfaat kepada orang lain juga. Dan jangan lupa tulis kobil tu di bawah supaya ilmunya berkat. Ilmu ini adalah ilmu tasawuf mukasyafah atau ilmu hakikat ma'rifat atau ilmu ihsan atau ilmu ma'rifat atau ilmu hakikat atau ilmu martabat tujuh atau ilmu sir atau dikenal juga sebagai ilmu rahsia. Membuat fitnah terhadap ilmu Allah adalah berdosa besar. Sebelum itu sahabat sekalian perlu ketahui bahawa ilmu tasawuf mukasyafah membicarakan hal-hal di dalam diri kita, manakala ilmu syariat membicarakan hal-hal di luar diri kita. Yang mana di dalam diri kita itu, maka itulah kajian bagi tasawuf. Tajuk pada hari ini ialah perbezaan antara kehendak Tuhan dan kehendak nafsu. Sebelum itu sahabat sekalian perlu ketahui bahawa di dalam diri kita ini mempunyai 7 lapisan hawa nafsu. Lapisan pertama ialah nafsu amarah, iaitu raja sekalian nafsu, iaitu nafsu amarah. Nafsu amarah ini ialah mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. Bahkan ia adalah ketua di dalam diri kita. Ia adalah raja di dalam diri kita. Maka itulah nafsu amarah. Nafsu amarah inilah yang membawa cenderung ke arah kemaksiatan, cenderung ke arah keganasan, cenderung ke arah panas bara, cenderung ke arah kejahatan dan sebagainya. Maka kejahatan di muka bumi ini wujud kerana adanya nafsu amarah ini. Maka nafsu kedua ialah nafsu lawamah, iaitu walaupun nafsunya itu sudah boleh ditarbiah tapi kejahatannya terlalu banyak. Bahkan kejahatannya lebih banyak daripada kebaikannya. Maka itulah nafsu lawamah. Kemudian nafsu mulhamah. Nafsu mulhamah iaitu kebaikan dan kejahatannya sama rata. Sama ada jahat dan baik dalam dirinya itu sama rata. Maka itu dipanggil nafsu mulhamah. Kemudian nafsu mutmainnah, iaitu nafsu yang tenang, iaitu nafsu orang yang mengenal diri yang pertama. Sesiapa yang mengenal diri maka dia sudah duduk di nafsu mutmainnah. Itu ialah mengenal diri yang pertama. Iaitu orang yang sudah tidak ada lagi kejahatan dalam dirinya, semata-mata baik. Dan tidak ada lagi godaan-godaan nafsu yang bertentangan dengan syariat. Maka yang seterusnya ialah nafsu radiyah, iaitu nafsu redha. Setelah kita mengalami dan musyahadah dalam diri kita, bermujahadah di dalam diri kita untuk melawan hawa nafsu, maka naiklah nafsu radiyah. Nafsu radiyah ini ialah tempat ujian. Kita redha segala ujian yang Tuhan bagi kepada kita. Ujian macam-macam, ujian kaya, ujian miskin, ujian kematian orang yang kita sayang, ujian orang yang kita sayang tinggalkan kita, ujian kesedihan, ujian kekayaan, ujian kemiskinan, ujian cacian, makian, ujian dijatuhkan. Maka itu adalah semua ujian. Maka kita redha duduk di situ. Maka siapa yang duduk di nafsu radiyah ini, maka dia sudah redha dengan ujian yang menimpanya. Kemudian nafsu mardiyah. Nafsu mardiyah ialah setelah kamu redha daripada nafsu radiyah tadi. Nafsu radiyah ialah redha, nafsu mardiyah ialah marda, iaitu keredaan Tuhan. Setelah kamu redha apa yang Tuhan bagi ujian tadi, maka Tuhan redha kepada kamu. Tuhan pula redha kepada kamu setelah kamu redha kepadanya. Maka apabila diredainya itu, maka Tuhan bagi karomah kepada kamu. Tak kiralah karomah apapun, maka disebut karomah itu Tuhan bagi karomah kepada kamu. Itulah mardiyah. Nafsu mardiyah. Tetapi jangan kita terlekat di sini. Kita banyak lagi perlu perjalanan. Itu adalah sebagai ujian juga.
Ujian karomah itu banyak ujian juga. Di sinilah banyak orang yang terlekat. Banyak orang yang sudah menggunakan karomah. Padahal itu adalah sebagai ujian bagi dirinya. Kemudian setelah kita naik ke makom mardiyah, nafsu mardiyah, naik pula di makom nafsu kamilah. Kamilah ialah sempurna, iaitu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, mengenal zat Allah Subhanahu Wa Taala. Di sinilah barulah sempurna. Tapi tidak sempurna menjadi manusia lagi. Itu baru derajat malaikat. Daripada kamilah perlu turun balik kepada nafsu mutmainnah, supaya kita fana kepada Allah, fana'ul fana, kemudian kita kena turun balik kepada fana'ul baqa, turun balik kepada diri jasad kita. Barulah dipanggil turun kepada nafsu mutmainnah. Barulah kita boleh berbicara dengan masyarakat. Barulah kita boleh bekerja. Barulah kita boleh menjaga anak isteri kita. Barulah kita boleh mencari nafkah zahir dan batin untuk anak isteri kita. Itulah kedudukan Rasulullah SAW. Kalau duduk fana'ul fana', tidak boleh berbicara hal-hal dunia. Bahkan kamu tidak akan bekerja nanti. Orang kata kamu gila. Kalau duduk situ baru boleh mengaku, akulah Allah, itu Allah, ini Allah. Sebab dia duduk fana' dengan Allah. Dia sudah duduk dalam zat Allah Subhanahu Wa Taala, sudah duduk dalam kelazatan Allah Subhanahu Wa Taala. Duduk di situ. Tapi ingat, di dalam diri kita ini kita lawan nafsu. Ini yang paling susah orang nak faham. Di dalam diri kita ini kita lawan hawa nafsu. 7 nafsu itu ialah hawa nafsu. Hawa nafsu ini bersifat kejahatan. Maka hawa nafsu ini walaupun dia sudah Islam, tetapi kita jangan percaya kepadanya. Kerana iblis ketika dulu pernah berjanji kepada Allah Subhanahu Taala untuk menggoda anak cucu cicit Nabi Adam alaihissalam. Maka iblis di dalam diri kita ialah hawa nafsu kita. Begitulah. Tapi perbezaan kehendak Allah, kehendak Tuhan dan kehendak nafsu. Bagaimana yang dikata kehendak Allah dan kehendak nafsu? Ini yang kita nak membicarakannya. Kehendak Allah ialah perkara yang tidak berlanggar dengan syariat, maka itulah kehendak Allah. Maka syariat itulah hakim di dalam diri kita. Sesiapa yang membuat syariat, maka ia sudah tertipu. Kena faham? Sesiapa yang membuat syariat di dalam dirinya, maka dia sudah tertipu. Sedangkan syariat itu ialah hakim di dalam dirinya, yang menentukan yang baik dan yang buruk. Maka itulah syariat. Maka kehendak Tuhan ialah kehendak yang tidak berlanggar dengan syariat Allah. Maka kehendak nafsu pula ialah kehendak yang sentiasa melanggar syariat-syariat Allah. Maka itulah kehendak nafsu. Contoh, dia kata nafsu, apa yang nafsu lakukan itu adalah kehendak Tuhan juga. Maka ini salah. Ini orang yang tertipu. Nafsu memang ialah iradat. Sifat kehendak Tuhan yang disandarkan kepada kita. Penzahiran sifat kehendak Tuhan yang disandarkan kepada manusia. Tetapi kamu kena faham, iradat Tuhan dan iradat manusia itu berbeza. Iradat Tuhan maha segala suci. Iradat kita maha segala kegelapan. Iradat kita perlu dikawal kerana itulah sifat hamba. Sedangkan Tuhan itu tidak makan, tapi kita makan. Tuhan itu tidak tidur, tetapi kita tidur. Tuhan itu tidak berjima, tetapi kita ingin berjima. Tuhan itu tidak jatuh kalau tidak ada duit. Maka kita ini kalau tidak ada duit, kita sedih. Bukan gembira, kita sedih kalau tidak ada duit. Tuhan itu tidak bekerja, tapi kita bekerja. Kena faham betul-betul. Di sinilah sifat hamba. Di sinilah sifat lemah kita. Apabila ada sifat lemah, maka itulah dipanggil sifat hamba. Jangan kata Tuhan semua. Nafsu pun sifat nafsu pun, kehendak nafsu pun kita kata kehendak Tuhan. Salah. Memanglah sifat iradat Tuhan yang disandarkan kepada kita. Itu iradat itu daripada Allah. Tetapi Tuhan ingin menguji. Tuhan suruh kamu pilih yang mana baik dan yang mana buruk. Iradat Allah itu. Nafsu kamu tu. Dia kata, rogo orang daripada Allah juga. Ini salah. Sesiapa yang memegang pegangan ini, iaitu
perbuatan nafsu itu adalah kehendak Allah juga, maka matinya nanti akan dikumpulkan bersama jin dan syaitan. Apabila dia mati nanti, dia akan dikumpulkan bersama golongan jin dan syaitan. Dan matinya tidak diterima bumi dan tidak diterima oleh langit. Bumi tak terima, langit tak terima. Duduk tengah-tengah, menangis seorang diri. Dan jadinya dia berubah menjadi iblis, menjadi jin. Kerana apa? Dia ikut nafsu. Dia kata kehendak Tuhan tu, kehendak nafsu itu adalah kehendak Tuhan. Kehendak nafsu itu adalah kehendak Tuhan, dia kata. Rogol orang, merompak adalah kehendak Tuhan sebab sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Kerana dalam diri aku ini sifat iradat Tuhan. Tapi kena faham, Tuhan ingin menguji kita. Apa guna Tuhan cipta kita kalau dia tidak mahu menguji kita? Kena faham betul-betul. Kalau kamu kata merogol orang itu kehendak Tuhan. Kerana sifat iradat itu daripada Tuhan. Ini salah, pegangan salah. Ini pegangan iblis. Tertipu dalam nafsunya sendiri. Dimakan oleh nafsunya sendiri. Maka sesiapa yang berpegang kepada kehendak nafsu itu, yang melanggar syariat itu adalah kehendak Tuhan juga, maka dia akan dikumpulkan daripada golongan jin apabila dia mati nanti. Bersama golongan jin nanti. Dan rohnya itu tidak diterima oleh langit dan tidak diterima oleh bumi. Dan wajahnya itu bertukar menjadi jin. Maka dia telah menggoda, dia akan juga menggoda orang lain. Sebelum dia pergi kepada mahsyar nanti dikumpulkan bersama jin, maka dia juga jadi macam jin. Maka dia menangis-nangis, meminta tolong. Masa tu tak boleh dah. Bila kamu mati tak boleh dah. Nak hidup balik tak boleh dah. Ini adalah yang diberitahu oleh para wali Allah lah. Wali Allah itu kasyaf maknawi, kasyaf hisi. Dia ada dua kasyaf, kasyaf hisi dan kasyaf maknawi. Dua-dua dia kasyaf. Itu wali Allah. Dia boleh pergi ke alam sana. Dia boleh menembusi ke alam barzah, menembusi ke alam mahsyar, menembusi syurga neraka. Dia boleh melihat ke alam sana, boleh menaik ke langit ketujuh, turun balik. Dan boleh melihat sesiapa yang mati keadaan bagaimana. Ramai orang mati jadi hantu, jadi setan. Kerana apa? Kerana dia mengatakan kehendak nafsu itu ialah kehendak Allah jua. Ini salah, fahaman yang salah. Maka berhati-hatilah kita dalam meniti titian sirat ini. Tersilap sikit, jatuh ke gaun neraka. Kena faham. Kena faham betul-betul. Jangan degil. Degil itulah sifat nafsu di dalam diri kamu. Tidak mahu menerima apa teguran orang lain. Masa hidup inilah kamu hendak mengubah diri kamu. Masa hidup inilah kamu hendak mengubah pegangan tauhid kamu. Pegangan di dalam diri kamu. Jika kamu tersalah pegangan, sikit saja, kamu jatuh ke gaung neraka. Kamu akan dikumpulkan bersama jin. Kamu akan berubah menjadi jin. Dan langit dan bumi tidak menerima kamu. Faham-fahamlah. Kalau langit dan bumi tidak menerima kamu, duduk tengah-tengah. Dah kamu kata semua yang Tuhan belaka, nafsu tu kehendak Tuhan belaka. Tuhan paling marah orang cakap macam tu. Sedangkan Tuhan itu subhanallah, maha suci. Iaitu maha suci dari sifat-sifat yang terkutuk, sifat-sifat keji. Sedangkan Tuhan menurunkan syariatnya supaya jangan kamu merompak, jangan kamu berzina, jangan kamu merogol orang, jangan kamu mengikut kehendak nafsu. Hendaklah kamu melawan hawa nafsu kamu. Hendaklah kamu memerangi hawa nafsu kamu. Nabi pada perang Badar, sahabat Nabi lepas perang Badar itu, sahabat Nabi memerah tahi unta kerana terlalu dahaga. Memerah tahi unta dan minum air tahi unta tersebut. Dan dia bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, adakah lagi perang yang lebih besar daripada perang ini? Maka Rasulullah menjawab apa? Ada, iaitu perang melawan hawa nafsu. Ini hadis sahih. Nak cakapnya ada hawa nafsu kita ni sentiasa ingin menipu kita, sentiasa ingin menyesatkan kita. Kena faham, walaupun kamu sudah mengenal diri, belum tentu kamu boleh melawan hawa nafsu di dalam diri kamu. Kamu mengenal diri, nafsu lagi power.
Nafsu dia akan cuba menyesatkan kita kerana dia iblis di dalam diri kita. Tujuan kamu beramal ini ialah untuk mengislamkan iblis di dalam diri kamu. Untuk mengislamkan iblis di dalam diri kamu, iaitu nafsu kamu. Itulah nafsu kamu. Maka dia akan menyorongkan kamu ke arah kebinasaan. An-nafsu ammatu bisu. Nafsu itu sentiasa membawa ke arah kebinasaan. Jadi di dalam diri kita ini mempunyai 7 lapisan nafsu, amarah, lawamah, mulhamah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah. Maka hendaklah kita berhati-hati dalam diri kita ini, walaupun makom nafsu itu ada, tapi itu adalah nafsu, kita faham. Maka mereka sentiasa ingin menyesatkan kita. Jangan ingat kehendak Tuhan itu semua itu kehendak Tuhan. Jangan ingat begitu. Di dalam diri kita ini semua itu kehendak Tuhan. Memanglah iradat. Tuhan sadarkan sifat iradat, iaitu berkehendak. Sifat berkehendak. Kamu boleh berkehendak. Nak itu, nak ini, nak itu, nak ini. Tetapi di situlah tempat ujian. Di situlah tempat hamba. Sebab itu kita tak boleh nak jadi Tuhan. Tak boleh nak jadi Tuhan. Sebab apa? Sebab kita ada sifat kehendak. Memanglah sifat iradat itu daripada Tuhan. Tetapi kehendak itu. Tuhan itu tidak makan. Kamu yang makan. Tuhan itu tidak tidur. Kamu yang tidur. Tuhan itu tidak ingin berkahwin, ingin berjima. Kamu yang ingin berkahwin, ingin berjima. Tuhan itu tidak mahukan wang. Kamu yang mahukan wang. Kalau tak ada wang, kamu menangis. Tak ada wang, kamu tak boleh hidup. Tuhan itu tidak mahu kekayaan. Walaupun dia mahu kaya, dia sudah kaya, tapi dia tidak memerlukan kekayaan. Dan dia tidak memerlukan orang ingin menyembahnya. Kalau orang tu tak menyembahnya pun tak apa, dia kata. Tuhan kata. Tapi kamu mati nanti, siap kamu. Dia tidak menjatuhkan kerajaan Allah kalau orang tidak menyembahnya pun. Tetapi apabila kamu mati nanti, kamu siap. Kamu buatlah apa saja atas muka bumi ini, Tuhan kata kepada Nabi Muhammad. Kamu buatlah apa saja, wahai Muhammad, atas muka bumi ini. Tetapi kamu ingat, apabila kamu mati, kamu ada balasannya. Sini yang takut ni. Jadi ingat, kehendak nafsu bukan kehendak Allah. Kehendak yang berlanggar dengan syariat bukan kehendak Allah, walaupun itu adalah sandaran sifat iradat Allah. Memanglah dalam diri kita ini ada sifat melihat, iaitu basariyah, ada sifat mendengar, iaitu sama', ada sifat hidup, iaitu hayat, ada sifat kudrat, iaitu bergerak, ada sifat kalam, iaitu bercakap, ada sifat berfikir, iaitu ilmu, dan ada sifat iradat, iaitu berkehendak. Bila sifat iradat inilah kita perlu tapis. Ada 2 cabang pula sifat iradat ini. Jangan kata semua Tuhan. Yang lain memang semua Tuhan, tapi kehendak ini untuk menguji manusia di atas muka bumi. Kalau tidak, buat apa Tuhan hidupkan manusia kalau tidak, dia tidak mahu uji? Kerana apa Tuhan nak uji? Kerana nak uji ketakwaannya. Kerana dia Tuhan. Dia nak tengok siapa yang paling menghambakan diri kepadanya. Kalau nak arahkan serah kepada takdir, semua tak boleh. Itu salah. Memanglah Tuhan sudah takdirkan, tetapi nafsu kamu tu, kamu kena faham. Kehendak kamu tu. Tuhan hanya takdirkan tarikh lahir kamu, tarikh kematian kamu, jodoh kamu, rezeki kamu. Itu saja yang Tuhan takdirkan. Yang akan terjadi itu. Tetapi hari ke hari perjalanan hidup kamu itu berlandaskan kehendak inilah, iradat kamu, berlandaskan nafsu ini. Jika kamu salah menggunakan nafsu, maka salah. Ia hanya membawa murka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena faham betul-betul. Kena faham kehendak Allah dan kehendak nafsu. Kehendak Allah ialah kehendak yang tidak berlanggar dengan syariat, yang mengikuti syariat-syariat Allah. Iaitu syariat itu ialah hakim di dalam diri kita. Maka kehendak nafsu ialah sentiasa melanggar syariat-syariat Allah. Maka itu
adalah kehendak nafsu. Jadi orang kata apabila semua Allah, kehendak nafsu, dia kata kehendak nafsu tu kehendak Allah juga, maka dia rasa semua Allah lakukan. Maka dia boleh tidur tanpa nikah, dia boleh berzina, dia boleh melanggar syariat Allah, tidak puasa di bulan Ramadan, tidak solat. Dia merasa dia sudah Tuhan. Kerana apa? Dia rasa dia Tuhan belaka dah. Sampaikan iradat Tuhan pun dia kata itu adalah Tuhan. Ini yang masalah ni. Ini yang jadi kafir zindik. Silap sikit jadi kafir zindik. Apabila kamu rasa diri kamu Tuhan, memang kamu tak semayang lah. Sedangkan Tuhan itu tidak makan. Kamu yang makan, ada di sini lah kamu kena faham. Sedangkan Tuhan itu tidak tidur, kamu yang tidur. Sedangkan Tuhan itu tidak berjimat, kamu yang berjimat. Sedangkan Tuhan itu tidak mahukan anak, dan Tuhan itu tidak mempunyai anak, tapi kamu yang mahukan anak, mahukan family. Tuhan itu tidak bekerja, kamu yang bekerja. Kena faham betul-betul. Jadi berhati-hatilah kita dalam berpegang di dalam diri kita. Pegangan nafsu di dalam diri kita ialah pegangan nafsu. Iradat itu terbahagi kepada dua. Pegangan hak Tuhan, pegangan hak nafsu. Jangan kita ikuti nafsu. Sesiapa yang melanggar syariat, maka itu kehendak nafsu. Jangan ingat semua hak Tuhan belaka. Kalau kehendak nafsu pun kita kata Tuhan, maka mati jadi iblis, jadi syaitan, jadi jin. Muka jadi hodoh macam kuntilanak. Bumi tidak terima, langit tidak terima. Duduk tengah-tengah udara tu menangis-nangis. Dikumpulkan bersama jin. Wajahnya pun jadi jin. Dan busuk, berbau busuk yang teramat sangat. Wajahnya hodoh menjadi jin. Maka menangislah kamu. Apabila kamu mati menangis, tiada gunanya. Masa hidup inilah kamu hendak mengubah i'tiqad di dalam diri kamu. Maka berhati-hatilah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.